Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ni kesinambungan daripada ayat sebelum yang di ayat 28 yang Allah sebutkan bahawa mimpi Nabi adalah benar. Iaitu mimpi Nabi, cerita saya kaitkan juga cerita yang dah kita cerita dulu tentang peristiwa masuk nak buat umrah. Mimpi Nabi dapat buat umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata 'ala al khair ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita sambung bacaan Al-Quran. Tuan-tuan beri ambil masaf Al-Quran untuk rujukan bacaan kita. Kalau ambil yang ada terjemahan lagi bagus. Muka surat 515. Muka surat Al-Quran 515. Dari surah Al-Fathi, penghujung ayat terakhir surah Al-Fathi, dan akan masuk surah Al-Hujurat. Muka surat 515. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca serentak dengan bacaan saya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. محمد رسول الله, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ni kesinambungan daripada ayat sebelum yang di ayat 28 yang Allah sebutkan bahawa mimpi Nabi adalah benar. Iaitu mimpi Nabi, cerita saya kaitkan juga cerita yang dah kita cerita dulu tentang peristiwa masuk nak buat umrah. Mimpi Nabi dapat buat umrah. Akhir surah Al-Fath ni Allah kata mimpi Nabi itu betul. Walaupun tahun yang turun ayat Quran ni tak jadi buat umrah. Nabi mimpi boleh buat umrah, siap dah pergi ke Mekah. Tak tahu kena halang, tak boleh buat umrah, kena balik Madinah. Tak jadi umrah tahun tu. Tahun 6 Hijrah. Allah kata mimpi Nabi betul. Betul maksudnya akan buat umrah, boleh buat umrah dengan aman damai seperti yang Nabi mimpi. Tapi tahun tu tak jadi lagi. Bila? Jadinya tahun 7 Hijrah, tahun depan. Setahun lepas itu. Jadi sebab itulah antara iktibar yang kita dapat ambil, apa yang Nabi sebut akan jadi macam tu, akan dapat yang ni, akan dapat yang tu, kita yakin pasti berlaku. Walaupun tak nampak hari ni pun, tak nampak tahun depan pun, pasti akan jadi. Contoh, doa kita pasti akan Allah kabulkan. Antaranya lah kan, contoh. Ataupun contoh berlaku hari kiamat, akan dekat, akan berlaku ni. Tak nampak lagi tanda. Yakin benda tu akan jadi. Cuma belum jumpa dengan masa terdekat. Akan ada. Dan mimpi Nabi itu adalah huwallazi arsala rasul. Pasal apa mimpi Nabi tak pernah terpesong, sesat, tak betul? Semuanya betul-betul belaka. Kerana dia Allah yang utuskan. Arsala rasulahu, Allah yang utuskan Rasul itu, Nabi Muhammad, membawa hidayah. Bila Nabi diutus bawa hidayah, takkan Nabi diutus bawa benda sesat. Nabi takkan diutus membawa benda yang salah. Tak, dia bawa huda, petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang betul. Wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Anutan kita, sembahan kita, amalan kita semua betul, benar. Ada kebaikan dunia akhirat. Liyudhhira 'ala ad-din kullih, untuk menenggelamkan, maksudnya menonjol agama Islam, menenggelamkan agama lain daripada Islam. Hal lain semua sesat, nampak sesatnya, nampak tak betulnya. Zaman sebelum muncul Islam, agama banyak tuan-tuan, bukan satu sembah berhala aja. Sembah berhala pula banyak jenis-jenis, kalau kita boleh guna perkataan mazhab lah. Tak sesuai lah kot kan. Ini sembah berhala yang ni. Di Yaman dia tak nak sembah berhala yang di Mekah, dia sembah berhala lain pula. Ada kelompok lain sembah berhala yang lain. Kan? Dan ada yang menyembah pokok. Ada agama Yahudi, ada agama Kristian, Nasrani. Berbagai agama dah. Semuanya dakwa aku betul, aku betul, aku betul, aku betul. Tapi bila datang Islam, tenggelam habis, nampak sesat dia orang ni. Nampak dia orang ni agama palsu, yang betul sebenar adalah Islam. Wa kafa billahi syahida, Allah yang maha jadi saksi atas apa yang Allah bawa ni. Itu nak sebutnya dia Rasul yang diutuskan itu namanya Muhammad. 5 kali dalam Al-Quran Allah sebut nama Nabi Muhammad, 5 kali je. Dan semua nama Nabi Muhammad tak pernah Allah sebut Muhammad sahaja. Mesti ada jawatan mulia dia ataupun gelaran yang mulia. Contoh, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul. Tak ada Allah kata ya Muhammad. Nabi lain ya Musa, ya Isa, ya Daud, ya Adam. Nabi-nabi lain disebut dengan panggilan nama. Ini tanda kecintaan
Allah kepada Rasul melebihi segala-gala yang lain. Dan kedudukan Nabi kita Muhammad juga sangat tinggi dan mulia, sehingga Allah nak panggil Nabi Muhammad pun dengan bahasa hormat. Disebut Muhammadun Rasulullah. Memadai kalau Allah sebut Muhammad saja. Tetapi Allah letak jawatan dia. Muhammad Rasulullah. Tanda kemuliaan Nabi Muhammad yang memegang jawatan Rasul utusan Allah. Maka dalam surah An-Nur disebutkan la tad'u la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum li ba'd. Jangan kamu panggil Rasul itu. Itu maksudnya Nabi Muhammad. Jangan panggil dia dengan panggilan-panggilan yang macam kamu panggil kawan-kawan sama kamu. Mat, Muhammad, Isa, Abdullah. Jangan, Nabi Muhammad jangan panggil macam tu. Itu adab dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kata para ulama, lebih baik, lebih sopan, lebih cantik, lebih beradab kita letak Sayyidina Muhammad dalam setiap perkataan nama Nabi Muhammad. Tanda penghormatan kepada Nabi Muhammad. Tadi kita baca tahiyat, at-tahiyat apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun dalam hadis sebenar tak ada pun perkataan Sayyidina. Tanda penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, maka kita letaklah panggilan yang hormat sikit, bukan Muhammad. Saya kita Allahumma salli ala Muhammad. Oh, macam tu nampak kurang cantik. Walaupun tak berdosa, tak batal sembahyang, sah. Tapi adab penghormatan. Contoh, kalau kita dengan bapa kita panggil nama dia, Mat, anak panggil ayah dia nama Mat, dia panggil Mat. Nampak kurang adab, walaupun betul lah memang nama ayah tu Mat, tak salah pun, tapi ni biadab orang nampak, kan? Begitulah kita umat Nabi Muhammad SAW, biar letak jawatannya, gelarannya, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Rasulullah Muhammad, kan? Begitulah ayat ni, tengok contoh Allah sebut Muhammadun, cuma letak jawatan di belakang, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itulah pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, bukan sekadar nabinya saja menjadi sangat mulia, sangat hebat, dan orang bersama dengan dia. Siapa dia bersama dengan Rasulullah? Para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, seramai lebih kurang 124,000 orang para sahabat yang masih hidup ketika Nabi melakukan ibadah haji terakhir. 124,000. Walladzina ma'ahu, semua sahabat tu asyidda'u 'alal kuffar, mereka ada sikap kena pada sasarannya. Terhadap orang kafir mereka tindak tegas, bertindak tegas, tak bagi muka. Tak nak orang kafir ni pandang hina kepada orang Islam. Terkadang kena tunjuk lagak kita dengan orang kafir, tunjuk lagak, tunjuk belagak. Kata kita ni hebat, bukan nak belagak macam mana, tapi nak tunjuk kita ni Islam hebat. Seperti para sahabat ketika mereka bertemu dengan sesuatu, mereka tunjuk gaya kekuatan. Dan Rasulullah sendiri tahu apa sebab tuan-tuan yang pergi umrah haji, kalau tawaf disunatkan kita buka ihram bahu kanan ni. Dia panggil pakaian ittibak. Ittibak. Pakaian tu ittibak. Kadang-kadang kita tegur, Pak Haji, kita nak tawaf ni, ittibak Haji, pakai ittibak. Dia marah saya balik, Ustaz, saya pakai kain ihram lah, apa dia ittibak pula? Yalah Pak Haji, kain ihram lah, tapi kain lalu ke bawah ketiak bagi nampak bau, itu namanya ittibak. Oh ya kak. Kan? Kenapa Nabi pakai yang tu? Kerana Nabi nak tunjuk muscle, kekuatan orang Islam kepada orang kafir yang duduk dekat Bukit Safa. Jadi mula dekat Hajar Aswad akan lalu sana Safa, sini rukun Iraqi, rukun Syami. Iraqi dulu, rukun Iraqi. Yang dekat dengan Haji Ismail tu. Betul sana tu Bukit Safa. Jadi orang kafir duduk Bukit Safa tu duduk tengok Nabi buat umrah. Dia cakap, Nabi tahu, Allah bagi tahu. Dia cakap apa? Dia orang main daripada 400, maksudnya daripada jauh Madinah tu. Kalau kita kira apa, 450 km. Datang daripada jauh, lembek tu, tak larat ni nak habis tawaf. Memang tak laratnya lah. Tak larat nak jalan tawaf. Dia orang kata umat Islam ni lemah dah, tak larat dah, jalan jauh datang penat.
Tapi Nabi tunjuk buka kain ihram lalu kat sini bagi nampak tu kan. Kita buka-buka alamak tinggal tulang kering kan. Tapi sunnah kita kena ikut Nabi. Nabi buat macam tu ada sebab. Tapi kita tak ada sebab tu pun kita kena buat kerana ikut Nabi SAW. Itu Islam. Jangan kadang-kadang kita jangan tanya, sebab apa Nabi buat? Kalau saya tak tahu sebab, saya tak nak buat. Tak payah. Lagi ada dalil, Nabi buat, kita buatnya. Tak tahu sebab, orang tanya sebab apa? Walaupun tak tahu, tiru. Nabi SAW itu adalah satu pahala dan sunnah. Dan yang kedua, Nabi suruh sahabat-sahabat yang jalan kaki ni berlari. Lari. 3 pusingan pertama tu lari. Dia orang dah kata kita lemah dah, tak larat dah. Tunjuk dia orang. 3 pusingan pertama boleh lari non-stop tuan. Kita jangan lari tuan. Memang sekarang tak dapat nak lari dah. Saya tak pernah buat dah sunnah tu. Kan? Dulu masa first pergi haji tahun 2000. Muda tuan. Time muda ni. Atas bumbung tu boleh lari 3 pusingan tuan. Semangatnya gini ya. Atas bumbung boleh lari 3 pusingan. Tapi berhenti lah sekejap, berhenti sekejap je lari pula. Berhenti sekejap lari pula. Kan? Tapi sekarang ni jangan 3 pusingan. 1/100 pusingan pun tak larat. Tercungap-cungap. Jadi sunnahnya macam tu. Berlari. Lari anak. Kerana tunjuk kekuatan umat Islam. Jadi boleh tunjuk kekuatan kepada musuh Islam. Muhammad walladzina asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas pada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi sesama orang Islam ni mereka lemah lembut, kasih sayang, berbaik hubungan, hormat menghormati, cinta mencintai sama orang Islam, tolong menolong dan sebagainya. Kasih sayang. Kita ni kadang-kadang akhir-akhir ni kebanyakan orang Islam ni terbalik. Dengan orang non muslim dia bukan main dia baik. Okeylah, tak salah lah, dia buat memanglah baik dari sudut kita tolong dia, boleh kita dapat pahala. Kita sedekah makan minum, kita dapat pahala, tak ada masalah benda tu. Tapi bila dengan orang Islam, dia berkira kedekutnya, tak mau nak tolong dan sebagainya. Ala kulli hal tuan, sifat para sahabat Nabi bersikap demikian. Mereka tegas ada orang kafir yang memusuhi Islam. Maksudnya bukan orang kafir yang tak bermusuh, kita dengan non-muslim yang tak musuh, tak nampak. Walaupun dia tak suka pada Islam, hati dalam tak usah mikir. Ni kalau dia tonjolkan permusuhan, yang ni kita tak boleh bagi muka tuan. Dia hina kutuk Islam kita. Apa ni Islam sembahyang Jumaat ni buat jam jalannya. Kalau boleh hapuskan masjid, jangan buat macam ni, pergi pindah ke tempat lain. Ni melampau kan. Main-main dengan hukum Islam. Ni nak tindas Islam. Yang ni janganlah maaf je lah dia orang, maaf je lah. Ambil lah tindakan. Kita ada undang-undang, tak boleh menghina 3R lah apa benda lah kan. Janganlah menghina Islam dan sebagainya. Tarahum ruk'an sujada, kamu melihat, kamu akan nampak mereka itu, iaitu sahabat-sahabat, ruk'an, sering rokok-rokok, sujud-sujud, masuk rajin sembahyang. Syiar para sahabat Nabi SAW adalah mereka orang yang banyak salat pada masa lapang mereka. Ya, mereka ada kerja juga, ada pergi kebun, petang balik. Tapi kebun pun sembahyang. Nabi kata kalau kamu pergi bawa kambing ke padang pasir pun, kalau sampai waktu azan, kalau ada 3 orang, seorang azan, seorang imam dan yang makmum, maksudnya ada 2 orang pun sembahyang berjemaah. Kan? Jadi ruk'an sujadan, mereka sering tak tinggalkan sembahyang sunat walaupun atas kenderaan. Tuan-tuan, kita kena cuba dah. Yang belum cuba lah, sembahyang atas kenderaan. Tengok kita tuan-tuan, sembahyang hukumnya untuk sembahyang sunat. Syarat sembahyang lengkap, maksud kita ada wudu. Menghadap kiblat tak wajib. Untuk sembahyang sunat, ketika kita musafir naik kenderaan, tak wajib menghadap kiblat. Kiblat belah sini, kita kereta pergi kot tu, saya corner kot ni, tak kisah. Tapi sembahyang sunat tu, memang fardu tak boleh. Yang fardu kena turun cari kiblat dia. Sembahyang sunat, kita ada wudu, tutup aurat dengan sempurna. Kan? Sambil kita bergerak banyak tak membatalkan. Walaupun pergerakan banyak. Pulai steering macam ni, horn lagi, pon, tak batal. Sembahyang, buat duha 2 rakaat. Tapi pahala tak sama dengan sembahyang betul berdiri ni. Kan? Tak sama lah. Tapi cuma boleh sah sembahyang tersebut. Musafir ni yang jauh ke, daripada Ipoh mai sini ke? Tak ada. Walaupun nonton USD apa, 13 USD berapa tu nak datang ke masjid. Tak ada ni. Kalau nak sembahyang sunat ke masjid ni, imam dah sembahyang, kita sembahyang atas kereta. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar,
buat isyarat lah. Rokok tu tunduk sikit, sujud tu bawah daripada rokok sikit. Isyarat je. Jangan tak tengok depan tuan-tuan. Lagi salah destination. Sampai hospital tu. Okey. Jadi asyidda'u 'ala tarahum ruk'an sujadan. Kenapa sembahyang ni dalam Al-Quran banyak menggambarkan rokok, sujud? Kerana ini adalah perbuatan ataupun rukun fi'li yang paling dibanggakan oleh Allah. Kerana kita rokok khas untuk Allah. Berdiri, kita hormat dengan orang, kita berdiri juga. Sembahyang pun ada berdiri kan. Kita hormat dengan orang, berdiri tak ada masalah. Tapi rokok, hormat orang tak boleh sampai rokok. Jangan. Macam orang Jepun, rokok. Dia punya hormat tu tunduk paras rokok. Kita tak boleh. Kalau tunduk sekadar tak paras rokok, masih tegak sikit gitu, okey lah. Jangan tu dia turun macam tu turun. Rokok khas untuk Allah. Sujud khas untuk Allah. Dua benda perbuatan ni khas untuk Allah. Adapun berdiri, kita duduk, memanglah tu semua tempat boleh buat. Kan? Sebab tu Allah selalu menggambarkan, ya ayyuhallazina amanu ruk'u, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rokoklah, sujudlah, Allah Ta'ala sebut ayat yang lain. Warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama orang yang rokok lain. Masuk semayang. Jadi benda tu khas untuk Allah, perbuatan tersebut. Dan sujud lagi mulia. Kerana Nabi kata, kedudukan kita paling dekat dengan Allah adalah sujud. Paling dekat dengan Allah. Maka perbanyakkanlah kamu minta doa ketika sujud. Jadi ketika sujud, jangan sembahyang fardu tuan. Sembahyang fardu kita kena ikut imam. Imam pun tak boleh panjang sangat. Melebihi sampai orang belakang jadi syak. Tu imam ni pengsan, tak bangun-bangun. Kalau gitu boleh batal sembahyang. Boleh rosak solat. Fardu tak boleh lah. Kalau sembahyang sunat, kita buat macam qiyamul lail Ramadan tu, memang kita tahu dah kita akan sujud lama sembahyang hajat ni. Bagi tausiah dah. Tu tak apa. Ataupun kita sembahyang sendiri, sujud lama, ya Allah aku nak ni, aku nak tu, aku nak. Jangan bersuara lah kalau dalam bahasa yang bukan Arab. Jadi dengan niat kita permintaan, sujud ketika sujud, maka doa ketika sujud sangat mustajab doanya. Ya bertaruna fadlan, mereka sembahyang, mereka rokok, sujud semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah, kurniaan daripada Allah, dan mengharapkan redha Allah. Ini niat yang ikhlas. Ikhlas dalam amal saleh kita. Ikhlas tak semestinya orang tak tahu. Kena buat bagi orang tak nampak baru ikhlas. Tak semestinya benda tu. Walaupun depan orang boleh jadi ikhlas. Walaupun orang nampak, depan CCTV, depan kamera, boleh jadi ikhlas. Semua ikhlas bermula daripada hati kita. Daripada hati kita. Seperti tuan-tuan sembahyang sunat di masjid, boleh jadi ikhlas. Yang penting niat dalam hati itu ikhlas kerana Allah. Jadi bab niat ni tuan-tuan, saya nak bagi tips sikit lah. Kita dah berdekat dengan Ramadan ni. Lagi 7 hari ke 8 hari ke lebih kurang macam tu, nak masuk Ramadan. Nak masuk Ramadan ni. Jadi kalau boleh kita gambarkan niat-niat kita untuk Ramadan ni, apa tuan-tuan nak buat dengan Ramadan. Elok ada niat kita. Kerana niat ni dengan niat boleh membesarkan pahala yang kita nak buat nanti. Dengan niat. Kata dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanatan," kalau hambaku bercakap-cakap, azam, cita-cita, duk sembang-sembang, Ramadan ni saya nak buat ni, Ramadan ni saya nak buat ni, Ramadan ni saya nak buat ni, ataupun apa je lah amalan yang lain. Nanti saya nak buat, nak bagi, nak buat tu. Maka fa ana aktubaha hasanah, aku akan catat pahala, satu pahala untuk dia kerana dia niat. Bukan dapat satu, maksudnya kalau tuan-tuan niat 10 benda nak buat, semuanya amal soleh, dapat 10 pahala. Tu belum buat lagi, belum buat, baru niat, baru ada azam, cita-cita. Sebab tu kita ni dianjurkan untuk gambarkan azam kita. InsyaAllah saya Ramadan ni saya nak khatam, kita pun rancang kumpulan khatam. Maksud tuan-tuan dah ada niat kumpulan Quran. Dah ada amalan Quran. Tapi kalau boleh jangan sekali khatam. Niat tu biar besar-besar tuan. Saya nak khatam sebanyak-banyaknya. 3, 4 kali, 5 kali khatam Al-Quran. Tak pernah berlaku pada Ramadan yang lain. Nak buat banyak tahun ni. Saya nak semayang tarawih tiap-tiap malam 20 rakaat, 23 dengan witirnya. Kan? Berjemaah.
Saya nak, apa lagi? Nak puasa dengan tingkatan puasa yang paling sempurna di sisi Allah Ta'ala. Dan saya nak sedekah sebanyak-banyaknya untuk Ramadan ni. Nak buat tu, nak buat ni. Dah ada lintasan fikiran, fikir termenung, fikir benda tu. Boleh. Dah catit pahala untuk tuan. Katalah umur kita tak sampai Ramadan ataupun masuk tak baru awal Ramadan, maka Allah bayar lengkap sepanjang Ramadan. Macam kita beramal sepanjang Ramadan kerana niat kita tadi. Okey, itu bab niat. Lebih-lebih lagi malam pertama Ramadan. Kalau boleh malam pertama Ramadan kita awal dalam masjid. Supaya kita khusyuk daripada maghrib lagi. Walaupun maghrib isyak tu tak ada apa lagi kan. Maksudnya dah masuk Ramadan, cuma kita tak ada lah nak sembahyang tarawih apa, tarawih apa isyak. Jadi waktu tu kita ambil kesempatan untuk niat gambaran tadi ni, ulang balik. Aku nak buat ni sepanjang Ramadan. Nak buat ni, nak khatam, nak sedekah, nak puasa sebaik-baiknya, nak jaga mata daripada maksiat dosa, telinga daripada perkara yang haram, bercakapan daripada percakapan yang tak baik. Niat. Kerana malam pertama malam perhatian Allah kepada hati orang beriman yang khusyuk. Allah nak tengok siapa ni yang bersungguh-sungguh ni untuk Ramadan. Orang ni bersungguh-sungguh dengan untuk Ramadan. Niat dia banyak, cita-citanya banyak, targetnya banyak, sasaran dia nak buat benda ni, nak buat benda tu banyak. Maka Allah mudahkan dia untuk ke jalan demikian. Tak sama dengan orang tak ada niat. Walaupun dia jumpa Ramadan juga, tapi lain. Kerana Allah malam pertama Allah akan perhati pada hati dan jiwa, niat-niat manusia. Kemudian kita manfaatkan malam pertama Ramadan. Kadang-kadang kita malam pertama sibuk, esok nak puasa Ustaz, saya nak kena siap pergi beli beras, beli ni, beli tu, siap-siap. Malam duk shopping lagi. Jadi rugi kita tak manfaatkan malam pertama Ramadan. Atau kadang-kadang orang kata tak apalah, relax baru malam. Tamat, nanti banyak lagi, 29 malam lagi, 30 malam lagi ada lagi. Banyak lagi. Tak apalah malam pertama baru. Dan malam pertama itulah yang paling penting untuk menggambarkan niat-niat kita. Jadi keikhlasan ni sangatlah utama, penting. Kalau tidak ada ikhlas maka tidak adalah penerimaan Allah. Simahum fi wujuhim, amalan mereka yang baik ni nampak tanda pada wajah mereka. Tanda pada wajah mereka kita nampak. Kadang-kadang ada orang yang ada pengalaman, dia pun nampak, dia ni orang yang baik, tengok muka dia baik, kan? Simahum, tanda pada wajah para sahabat. Dulu mereka penyembah berhala, nampak gelapnya. Tapi mereka menyembah Allah setelah masuk Islam. Mereka taat pada Rasulullah SAW, cahaya pada wajah mereka. Min asari sujud, kesan daripada banyaknya mereka sujud, ada tanda. Bukan maksud di sini, kata para ulama, bukan tanda hitam dahi itu. Hitam dahi itu orang tak sujud boleh buat. Kan? Tak, maksud cahaya wajah tu yang mungkin kita orang biasa tak mampu nak menilai. Bukan dia putih. Oh, putih ni bercahayanya mukanya, bukan putih tu. Itu orang Afrika tak ada cahaya lah. Tak. Benda lain. Orang ada min awliya illah salihin yang Allah buka hijab, dia nampak cahaya tersebut. Kita orang biasa Allah tak nampak kan. Para sahabat, Masya Allah. Dzalika mathalum fit Taurat. Itulah cerita mereka, contoh-contoh yang dah disebut dalam kitab Taurat. Maksudnya, dalam kitab Taurat dah sebut dah, kawan-kawan Muhammad, orang baik, muka berseri, sujud banyak, rokok banyak, beribadah banyak, mereka bertindak tegas terhadap orang kafir, kasih sayang sama mereka. Dah sifat tu dah dicerita dalam kitab Taurat. Wa mathalun fil Injil, juga dalam kitab Injil dah cerita dah. Bukan cerita Nabi Muhammad saja, cerita kawan-kawan, sahabat-sahabat Muhammad. Sifat mereka juga. Kazar'in akhraja syata'ahu. Dan seumpama sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya yang banyak. Ni Allah buat contoh perumpamaan. Jadi Nabi tanam benih di kalangan sahabat-sahabat. Daripada sahabat tu berkembang seluruh dunia. Zaman Nabi, Islam tak luas pun daripada tanah Hijaz. Tanah Hijaz, semenanjung Arab, dunia Arab tu. Tak lepas pun. Adalah sampai Habasyah sikit. Kan? Habasyah di Ethiopia, Afrika tu. Tapi tak luas mana pun.
Sehinggalah zaman Sayyidina Umar berkembang luas sampai ke Eropah Timur, sampai ke sebahagian besar Afrika Utara, sampai ke Morocco Maghribi sana, beberapa negeri tu. Mesir, sebelah Mesir Libya, sebelah Libya Algeria, lepas Algeria Morocco. Algeria ada lagi ke? Tunisia satu, celah tu sikit. Tunisia, Algeria, Morocco Utara semua. Sebahagian tengah kawasan Habsyah dan sebagainya. Jadi empire Sayyidina Umar sangat luas. Zaman Sayyidina Osman lagi meluas, 2/3 alam. Zaman Sayyidina Osman bin Affan. Zaman Sayyidina Ali berkembang. Kegemilangan hasil benih yang Nabi tanam tu buat perumpamaan kazar'in akhraja syat'ahu, seperti benih-benih tunas yang telah berbuah, berhasil dah para sahabat, kembang merata tempat. Fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih, sehingga ia menjadi kukuh, lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Maksudnya besar dah batang dia, daripada biji yang lembut, biji benih kecil, dah naik pokok besar, dah jadi kuat, ranting rimbun, daun rimbun dan sebagainya, menyubur. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berkembang biak serta kuat gagah sedemikian, kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan dengki. Walaupun orang kafir sentiasa cari jalan nak sekat, tak boleh sekat. Perkembangan tu luas sampai kepada benua Asia, ujung Asia di Rusia tu. Kesan sahabat-sahabat sampai ke Uzbekistan, ada makam saya yang ceritanya pasal saya pernah pergi sampai situ. Di Uzbekistan ada makam seorang sahabat Nabi dan seorang anak sahabat. Sahabat Nabi yang bernama Allahumma salli ala Qusam bin Abbas, sepupu Nabi, ada di Samarkand. Qusam bin Abbas, sahabat Nabi tu, yang Nabi kata wajah Qusam ni macam wajah aku, muka dia sebiji macam muka aku. Jadi sahabat-sahabat kalau rindu kepada Rasulullah, mereka pergi ziarah Qusam. Namanya Qusam bin Abbas, adik-beradik dengan Abdullah bin Abbas, adik-beradik. Sampai sana, seorang lagi anak sahabat Nabi, iaitu anak Sayyidina Uthman, Sa'id bin Uthman bin Affan, anak dia. Ada makam di sana. Di China, mungkin yang dikatakan tu, wallah alam lah, ada yang mengatakan tempat lain. Sa'ad bin Abi Waqqas kan, ada yang mengatakan di Xi'an, Guangzhou, begitulah. Ada di sana, dan ada yang mengatakan makamnya tempat lain. Jadi luaslah empire Islam tu, merata dunia mereka pergi. Jadi berkembang luas. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh dari mereka, Allah janji beri keampunan dan juga pahala yang agung. Masya Allah. Sebab itu Islam ni menjadi dorongan kepada umatnya untuk sebar ke mana tempat. Kita jangan diam tentang agama Allah, sebarkan. Mungkin kita sebar di kalangan orang tak Islam kepada Islam, itu baguslah. Ataupun kepada orang Islam yang nak tambah lagi ilmu Islam, lagi pun bagus, kan? Jadi dalam ayat ni menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah SAW berjangkit kepada kemuliaan para sahabatnya, termasuk kita juga. Kita sebagai umat Nabi yang mulia, maka umatnya juga jadi umat yang mulia, yang hebat. Maka jangan kita cemarkan nama umat Nabi Muhammad SAW, dan jangan kita batalkan pertemuan kita dengan Rasulullah di akhirat nanti. Sehingga kita dunia tak kenal pun Nabi Muhammad, tak buat pun sunnah Nabi, tak suka, tak minat pun dengan sunnah Nabi SAW, maka takut-takut kita terbatal daripada kelompok umat Nabi Muhammad, tak dapat keistimewaannya. Seperti yang selalu kita dengar diceritakan, di akhirat nanti ketika Nabi di Telaga Kautsarnya, duk sibuk Nabi cedok air bagi minum kepada orang yang minum Telaga Kautsar, yang dah dijamin bahawa mereka adalah umat Nabi Muhammad dan ahli syurga. Nabi bagi minum. Lepas tu Nabi nampak kelompok ramai dah datang nak join
dalam kelompok ni, Nabi nampak tanda itu umatku tu. Tiba-tiba malaikat tak bagi masuk. Malaikat halang. Oh, tak boleh masuk. Kamu berambus jauh-jauh. Kenapa? Nabi tegur, bukankah itu umatku ada tanda kesan wudu? Kesan wudu. Maka malaikat kata, ya Muhammad, Allah halang mereka sebab mereka buat sesuatu yang telah hilang kelayakan mereka untuk masuk dalam kelompok orang minum telaga Kautsar umat ni Muhammad. Ada benda yang dia buat menyebabkan mereka dah terpadam nama dia, dah buang nama dia. Mudah-mudahan kita tak terlibat dengan demikian. Kita sentiasa bersalawat kepada Nabi SAW dan sentiasa kita menghormati, mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi lah ciri-ciri keutamaan untuk kekal dalam umat Nabi Muhammad SAW. Belajar sunnahnya, cuba amal sunnahnya, hormat sunnahnya Nabi SAW. Ini tak mau buat kita menghina, na'udzubillah. Antaranya sifat orang umat Nabi Muhammad adalah mereka saling sayang menyayangi sesama mereka, hormat menghormati. Mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim, pada kasih sayang mereka, pada saling tolong menolong mereka, saling lemah lembut sesama mereka. Seumpama satu badan, jiwa satu badan, yang mana kalau sakit satu anggota, tada'alahu sa'irul jasadi, akan mengadu juga, mengganggu anggota-anggota yang lain. Sakit tu dekat kaki, menyebabkan tangan tak boleh nak buat kerja juga, tangan mungkin nak bantu kaki, begitulah yang lain. Umpamanya. Wallahu alam, bagi ruang pada azan insya-Allah. Azan. Sikit kata-kata para ulama, antaranya disebutkan oleh ba'dus salaf, siapa yang banyak sembahyangnya di waktu malam, sembahyang sunat, hasuna wajhu bin nahar, siang akan berseri wajahnya. Dalam sanad Ibnu Majah yang dia akan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man kathurat salatu bil lail, siapa yang banyak sembahyang waktu malam, hasuna wajhu bin nahar, akan berserilah wajahnya di waktu siang. Dan sebagian para ulama mengatakan semua amal yang soleh ini ada nur, ada cahaya. Sedekah ada cahaya, senyum, bermuamalah dengan orang dengan cara yang baik ada cahaya, jalan kaki mai masjid ada cahaya. Semuanya ada cahaya yang mencahayakan hati dan meluaskan rezeki. Ialah bila dibersihkan dosa, Allah luaskan rezeki. Wa mahabbatan fi qulubin nas, sehingga manusia pun semakin cenderung sayang, hormat kepada dia. Sayyidina Uthman bin Affan Amirul Minin mengatakan, man asarra ahadun sariratan, siapa yang amalan rahsia dia tu banyak, dia merahsiakan amalan, contoh tahajud malam, siapa tahu, orang tak tahu pun, dia rahsiakan, tak ada siapa tahu pun. Illa abdaha Allahu ala sahafati wajih, pasti Allah akan zahirkan kebaikan tu pada wajahnya, pada jiwanya. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, man aslaha sariratahu, siapa yang memperelokkan rahsianya, waktu rahsia dia bagi cantik-cantik, elok-elok amalannya rahsia dan sebagainya. Aslahallahu ala niyatah, Allah akan memperelokkan amalan zahir dia, orang nampak dia baik, orang nampak dia ni. Tak payah kita nak cerita ke orang, kita rahsiakan amal baik kita dengan Allah, pasti Allah zahirkan kebaikan kita dengan cara yang Allah Maha mengetahui. Dengan orang baik dengan kita, bermuamalah baik dan sebagainya. Ni kita rasa, tak cerita ke orang, orang tak hormat saya kena cerita, saya yang buat ni, saya telah buat banyak sekian. Supaya orang hormat saya. Kalau gitu, dapatlah orang hormat engkau, di akhirat tak ada ganjarannya. Tapi orang hormat pun orang yang ambil kesempatan, bukan orang yang betul ikhlas. Itu beberapa ayat, banyak lagi pengajaran kita ambil daripada ayat tersebut. Sebenarnya kita masuk surah Al-Hujurat, sikit daripada surah Al-Hujurat, iaitu hujurat maknanya bilik-bilik. Kenapa nama bilik-bilik? Kerana kisah tentang ada lelaki yang panggil Nabi Muhammad, yang Nabi ada dalam rumah, dia panggil. Rumah Nabi dengan bilik-bilik isteri ni dia berdekatan, sambung menyambung macam rumah teres. Sambung, kan? Macam rumah teres lah kita kata. Ni isteri Sayyidina Aisyah, sekian susunan. Jadi ada 9 bilik untuk 9 orang isteri Nabi SAW yang masih hidup sezaman dengan Nabi SAW.
Jadi orang datang, orang tak tahu Nabi di rumah mana. Dia panggil yang kuat. Ya Muhammad, Muhammad. Panggil kuat. Kan? Allah turun ayat ni tegur. Ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Rasulillah, baina yaday Allahi wa rasulih. Wahai yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara. Janganlah apa ni? Wahai yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan suatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Dikatakan Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan selain daripadanya menceritakan Umira qala Umar apa ni, kisah panjang tentang apa ni, Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu adalah tindakannya yang Allah kata jangan kamu mana-mana nak pandai-pandai buat benda yang Allah tak hukumkan demikian. Sehingga dia komplain Nabi SAW. Ketika Nabi main-main dengan budak-budak, anak cucu Nabi, dia peluk-peluk dan cium Hasan dan Husain. Datang Aqra' bin Habis, engkau cium budak-budak, kan? Dia komplain. Bagi dia itu jatuh martabat seorang lelaki yang nampak hero, nampak macho. Dia main dengan budak-budak, nampak lemah. Kan? Jadi dia orang ni, orang jahiliah zaman tak Islam tu, dia tak bagi muka budak-budak. Ayo budak-budak, jauh-jauh. Jangan main dekat. Ni orang tua-tua nak makan, orang tua-tua nak duduk sembang. Jangan bertindak kasar macam tu bukan cara Nabi. Nabi jumpa budak main mesra dengan budak-budak. Jadi dia kata, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak cium. Tak pernah cium, maksudnya tunjuk dia hebat lah, hero lah dia ni. Tak bagi muka budak-budak. Nabi memandang dan Nabi kata, aku pun tak kisah kalau Allah nak cabut rahmat daripada engkau. Maksudnya engkau tak ada rahmat langsung, tak ada belas kesian kepada budak langsung, tak bagi muka langsung. Kan? Tak ada belas kesian pada orang, seolah Allah dah cabut dah sifat sayang yang ada kat engkau tu. Tak ada lah, aku pun tak peduli. Orang yang macam tu. Innallaha sami'un alim. Sehingga Allah tegur lagi kisah orang lelaki yang tinggi suara tadi. Dikatakan turunnya kepada Thabit bin Qais bin Syammath. Dia ni cakap jenis kasar. Dia ni suara nada kuat, kuat. Jadi bila dia nak panggil Nabi Muhammad tu, dia macam biasa lah, nada biasa dia. Muhammad. Panggil dengan kuat. Maka Allah tegur, wahai yang beriman, jangan kamu meninggikan suara cakap depan Nabi itu dengan nada kuat. Fauqa sautin Nabi, melebihi nada suara Nabi. Suara Nabi cakap pelan lah. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan pula engkau panggil dia dengan lantang, suara lantang. Muhammad mana ni? Kan? Kajahri ba'dikum, seperti mana kamu melantangkan suara di kalangan kawan-kawan kamu. Antahbatu amalukum, kalau kamu buat demikian akan batal amalan kamu. Padam pahala, terpadam pahala. Wa antum la tash'urun, sedang kamu tak sedar. Jadi di sini ada dua. Yang pertama, jangan cakap dengan Nabi nada yang kuat. Walaupun dia kebiasaan cakap kuat depan Nabi, ya Rasulullah, ya baik. Contohnya macam itulah. Jadi banyak orang kata, kau ni hipokrit nah, cakap kat luar gini kuat-kuat, mai depan ustaz, depan tu imam, depan ya tu imam, ya gini. Hipokrit. Dah bukan hipokrit, itu sepatutnya. Biar kita berakhlak ni, kita memaksa untuk buat. Innamal akhlaqu bitakhalluq. Nak dapat akhlak yang baik ni kena memaksa-paksa. Walaupun kita tak biasa cakap slow macam tu, tapi paksalah nak jaga adab kita dengan orang yang mulia ni, ulama besar ni. Bukan cakap main-main gitu. Kan? Kita bernada ya macam tu, hormat. Dengan orang tua yang soleh, kita cakap dengan lemah lembut. Biar orang nampak macam kita berlakon. Kebiasaan kita lain, tapi di sini kita berlakon buat baik gitu. Itu sepatutnya untuk menjaga akhlak. Dan teguran yang pertama. Yang kedua, jangan panggil Muhammad dengan panggilan yang macam kamu panggil orang lain. Panggil Muhammad. Jadi bila turun ayat ni, Thabit bin Qais dia tak berani. Kalau dia nak tanya Rasulullah, dia suruh orang lain, engkau tolong pergi tanya Nabi, aku takut bila tanya Nabi nanti aku jadi macam biasa, jadi cakap kasar. Tak nak. Kena nak jaga adab ayat Quran ni. Jadi kita juga kena beradab dengan ni ketika kita berada di Raudah. Jangan di Raudah tolak orang lain, tahu je lah, woi. Dia dengan suara nada yang kuat, kita jangan. Kita nak jaga adab. Rasulullah dah meninggal, kubur dah. Dah ada adab dengan Rasulullah.
walaupun dah wafatnya Rasulullah, tetap kita beradab sama seperti mana diperintah dalam Quran. Seolah kita menziarahi Nabi, gambaran macam Nabi masih hidup, menziarahi Nabi SAW. Jangan buat main. Jangan masuk tolak lebih kurang. Orang tolak kita pun siku member orang sebelah, tak kira. Jangan tu. Kita depan Rasulullah, jaga. Orang tolak kita, jalan maaf, jalan diam, jalan. Kita depan Rasulullah, jaga adab. Turun ayat ni, teguran sehingga dia tak berani lagi nak pergi jumpa Rasulullah. Kalau dia maksudnya nak tanya soalan, dia minta orang lain, tolong orang lain. Itu Allah Ta'ala sebut, innal ladhi, susah dia nak kawal kan, nak susah, nak pergi tanya. Biasa direct dia pergi tanya dengan nada dia, dengan kasar dia. Tapi dia jadi susah lah. Nak kena cari, engkau boleh tolong aku ya? Boleh tolong tak? Boleh tolong sekejap? Pergi tanya Nabi soalan gini. Jadi susahnya tu Allah sebut kemuliaan bagi dia. Dia susah nak jaga, nak jaga adab. Kita juga susah, orang tolak kita, siku kita, depan raudhah, depan tempat bagi salam Nabi. Askar pula tolak, haji, roh, haji. Dia tarik tangan kita jalan keluar. Sabar je lah. Jangan, apa-apa ni, kita pun di depan-depan tu nak lawan balik. Kadang-kadang dulu saya wawai dulu macam tu juga. Oh, dia tolak, kita pun naik angin juga, nak marah dia. Fikir aku ni apa bodohnya, depan Rasulullah aku nak tengkak dengan dia apa. Biar dia buat kita jangan buat dengan dia. Demikian Jadi Allah kata sukar itu ada tanda ujian Allah. Allah uji. Innal ladhina yaghudduna aswatahum, mereka yang memaksa diri untuk berlemah lembut, cakap pelan-pelan dengan Rasulullah SAW. Ulaika alladhina imtahanallahu qulubahum, mereka itulah Allah uji, bagi ujian. Ujian yang ada hadiahnya. Bila dia dapat buat, berjaya, ada pahala, ada hadiah. Untuk bertakwa. Ujian Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Lahum maghfirah, pasti Allah ampun dosa mereka yang susah payah nak jaga Islam, nak jaga adat Islam. Contoh kita di luar masjid lain, masuk masjid lain, tuan-tuan. Di luar masjid mungkin kita lebih kurang yang macam-macam lah, boleh sembang macam-macam. Dalam masjid tak boleh. Jadi ada tempat kita memaksa, jangan. Itu ujian Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Kalau dia sanggup buat benda yang sukar bagi dia nak buat, dia buat juga demi jaga adab Islam, jaga Rasulullah, adab depan Nabi SAW. Lahum maghfirah, dapat keampunan, dapat ajrun azim. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Dan kebanyakan orang yang suka panggil Nabi dari luar ni, ada 9 bilik rumah Nabi tadi, 5 panggil Muhammad, nak tahu dia pun tak tahu bilik mana, dia main hantam suara kuat itu ya, min wara'il hujurat aktsaruhum, kebanyakan mereka tak berakal. Tak boleh fikir ke? Nabi ni bukan sama kawan dengan dia. Walaupun dia sahabat Nabi, tapi tingkatan baginda Nabi SAW, kemuliaan yang tinggi, panggil lah dengan hormat, dengan penuh adab dan sebagainya. Kita pun kadang-kadang macam tu. Dulu dia member kita lebih kurang. Bila dia dah pegang jawatan semua, mungkin kita beradab sikit dengan dia. Jadi begitulah para sahabat yang Allah kata, kalau dia masih meneruskan sikap dia, konon tanah hipokrit lah, dah kisahlah depan-depan pun cakap macam tu juga. Tanda dia tak boleh fikir, tu tak ada akal. Jadi tak ada akal ni bahasa lembut. Nak sebutnya bodoh lah. Memang bodoh betul. Orang bagi peringatan pun tak peringat juga. Nak tunggu azab Allah ke? Itu. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa intibar pengajaran yang dapat kita ambil sebaringkas daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fi. Allah barikana fi hadzal yawm wa barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamah ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum ya karim.